Episod yang luar biasa kali itu. Kita bersama dua orang pemimpin hebat yang akan mengupas pelbagai topik dan juga inisiatif yang dekat dengan hati rakyat Sarawak. Kita akan bersama Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, berangkap Menteri Kedua Pembangunan Bandar dan juga Sumber Asli, serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan juga Pembangunan Usahawan Sarawak. Dan beliau akan ngembak Menteri Muda Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nuruddin Haji Majais, Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Baiklah, Assalamualaikum Datuk Amar. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk Amar? Syukur Alhamdulillah. Baik-baik belaka ya. Kacak Datuk Amar malam tu. Datuk, apa khabar Datuk? Bagus, terima kasih. Okey, Datuk dengan senyumnya lah. Senyum trademarknya ya. Baiklah, satu penghormatan untuk program Tauksik Talk Show pada kali itu kerana dua orang julung-julung kalinya dengan menterinya, dengan menteri mudanya sekali. So, kita penonton pada kali itu episod itu akan mendapat satu jawapan yang cukup komprehensif kata orang, menteri dengan menteri mudanya sekali. So Datuk Amar, Datuk, hari itu kita akan ngupas pelbagai topik yang dekat dengan hati rakyat Sarawak. Dan memang episod yang bakal ditunggu-tunggu lah yang dengar penjelasan daripada Datuk Amar juga. Datuk, bermula dengan Datuk Amar terlebih dahulu, kongsi mengenai pembangunan ekonomi dan sosial di utara Sarawak dan cabaran-cabaran dalam membangunkan kawasan utara tu. Ya, kebetulan juga saya datang daripada kawasan utara. Ya. Daripada penghujung negeri Sarawak. Dan kawasan utara ini iaitu Miri, Bintulu, Limbang dan Lawas. Untuk makluman semua bahawa kawasan utara ini terletak begitu strategik sekali di rantau ini, dan ianya berdekatan dengan ekonomi besar dunia seperti China, Japan, Korea Selatan dan India. Kawasan utara Sarawak kaya dengan sumber-sumber asli. Contohnya penemuan telaga minyak pertama adalah di Miri pada tahun 1910. Kawasan Bintulu juga adalah merupakan satu lokasi di mana salah satu kompleks LNG yang terbesar di dunia ini didapati di Bintulu. Dan ianya juga merupakan pusat untuk pelaburan dalam bidang energy intensive industries, dan ia akan menjadi satu tempat untuk berkembangnya petrochemical industry. Kawasan utara juga tempat berkembangnya industri perkayuan, perladangan, sektor pertanian, peternakan dan perikanan, perkapalan, serta industri ekoturism. Sebagai contohnya, Gua Mulu yang diiktiraf oleh UNESCO. UNESCO Heritage. Terletak di bahagian utara di Miri. Ini adalah merupakan tapak warisan dunia. Dan Miri itu juga diisytiharkan sebagai bandaraya Peranginan. Semua pembangunan ini telah memberi peluang kepada perkembangan sektor PKS. Apa yang penting ialah untuk kita terus dapat mempertingkatkan lagi kemudahan infrastruktur dan amenities seperti road A and C connectivity as well as internet connectivity. Bagi Bintulu, Miri, kita sudah mempunyai lapangan terbang dan pelabuhan yang agak baik. Di bahagian Limbang, kita merancang untuk membina lapangan terbang yang baru di Lawas. Sekarang ini untuk menghubungkan, mempertingkatkan lagi dari segi road connectivity di antara Bintulu dengan Miri, Pan Borneo Highway telah pun dilaksanakan, sedang dalam pelaksanaan, dan untuk menghubungkan Limbang dan Lawas, Pan Borneo Highway ini telah pun dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Namun begitu, Kerajaan Negeri akan meneruskan
untuk dijadikan sebahagian daripada coastal highway. Hmm. Dan kita juga merancang untuk nak membangunkan lagi alternative road Mhm. daripada Miri ke Limban dan ke Lawas Lawas. tanpa melalui Brunei. negara Brunei Darussalam. Okey. Jadi itulah yang antara program-program yang akan kita laksanakan. Mhm. Dan di samping itu juga kita akan melaksanakan ini adalah satu projek di bawah kendalian pihak ACB, Okey. iaitu untuk menyambung Limbang dan Lawas kepada state grid untuk bekalan elektrik di bawah program Northern Region Agenda. Okey. Dan ianya dijangka siap pada tahun 2023. Dalam 2 tahun. Masa sekarang Limbang Lawas itu bergantung kepada local grid saja. Okey. Ya. Yang kebanyakannya dijana melalui generator. Dalam masa yang sama, kita juga akan memperluaskan lagi liputan untuk bekalan air di kawasan utara termasuk Limbang dan Lawas, dan begitu juga dengan internet connectivity. Tapi cabaran itu begitu banyak disebabkan oleh dari segi geografinya, dari segi topografi, kerana ini terpaksa melalui kawasan yang berbukit bukau. Berbukit bukau. Jadi cabaran itu begitu besar sekali. Namun komitmen kerajaan ialah untuk nak membangunkan. Kerana kita tahu bahawa dengan adanya kemudahan-kemudahan asas seperti ini, ianya akan membolehkan kita membangunkan sumber-sumber yang ada seperti dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, sektor ekopelancongan, dan kita dapat membangunkan sektor PKS serta menarik pelabur-pelabur daripada dalam maupun dari luar. Kita juga akan membangunkan dari segi modal insan. Di kawasan utara, terutama sekali di Miri dan Bintulu, sudah ada vocational school. Di Limbang, kita merancang untuk melaksanakan satu pusat Giat Mara yang lebih besar. Sementara di Lawas kita akan melaksanakan Centec, Center for Technical Excellence, MRSM juga akan dilaksanakan. Dan melalui peruntukan di bawah NRDA, kita akan melaksanakan pembaikan sekolah-sekolah, di mana kita telah pun bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak 160 juta untuk membaiki sekolah-sekolah daif, termasuk untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang daif itu di seluruh bahagian Limbang itu. Dan kita bersyukur bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam usaha untuk membangunkan wilayah kita di utara untuk nak merapatkan lagi jurang pembangunan di antara satu wilayah dengan satu wilayah, beliau telah pun bersetuju di bawah Rikoda kita tubuhkan 3 agensi. Dan 2 agensi ini khusus untuk di kawasan utara seperti Highland Development Agency, Northern Region Development Agency, dan semua agensi ini, 3 agensi ini diberi peruntukan sebanyak 1.5 bilion, dan kita akan mempergunakan peruntukan ini khususnya untuk membangunkan lagi bidang infrastruktur dan amenities itu. Kita juga akan melaksanakan kajian bagi membuat satu master plan untuk mengembangkan lagi industri yang berasaskan oil and gas di Bintulu, di Kuching, Tanjung Manis, dan juga di
di lawas itu. Okey. Dengan terlaksananya kemudahan-kemudahan infrastruktur, maka lebih banyak pembangunan ekonomi dijangka dapat kita laksanakan disebabkan di kawasan utara kita mempunyai banyak sumber-sumber asli. Betul. Saya juga ingin menyeru kepada semua ahli peniaga pengusaha kita supaya menggunakan peluang-peluang ini untuk meningkatkan bidang perusahaan dan perniagaan mereka. Apa yang penting, Saudara Jaki, ialah mereka ini harus berusaha untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka dengan menggunakan teknologi yang baru dan mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi. Alhamdulillah, kita Datuk Amar, Datuk kita berhenti rehat sementara waktu. Kita akan kembali selepas tu. Tauk Si Talk Show, jangan ke mana-mana. Baiklah, kita kembali dan kali itu kita akan berkelakar mengenai satu perkara yang menarik, iaitu kita akan berkelakar mengenai perusahaan kecil dan sederhana. So tak lain tak bukan, kita nak tanya dengan Yang Berhormat Datuk Naruddin Haji Majais. Datuk bila kelakar pasal ekonomi dan sosial sebentar tadi dengan Datuk Amar, kami tertarik nak nanya dengan kita mengenai perusahaan kecil dan sederhana serta inisiatif kerajaan negeri Sarawak dalam membantu usahawan-usahawan yang lebih-lebih lagi ialah lepas pandemik COVID-19 tu yang bukan hanya melanda kita, melanda seluruh dunia. So, Datuk boleh berkongsi gini sidak usahawan-usahawan tu, khususnya golongan-golongan muda tu boleh mohon bantuan-bantuan yang ditawarkan. Okey. Datuk. Terima kasih Saudara Zaki. Ya. Sektor perusahaan kecil dan sederhana adalah merupakan tulang belakang pembangunan ekonomi negara. Ya. Di mana 98% daripada entiti perdagangan adalah terdiri daripada PKS, Betul. perusahaan kecil dan sederhana. Dan seniori ini berlaku di Sarawak juga, di mana 98.5% daripada entiti perusahaan adalah PKS dan mikro juga di negeri Sarawak. Di mana ianya menyumbang tidak kurang daripada 30% kepada pembangunan ekonomi negeri. Dan 66% menyumbang kepada tenaga kerja. Dan seterusnya 17% menyumbang kepada ekspor negeri. Ini tidak termasuk sumbangan daripada kategori mikro. Jadi oleh kerana kesan daripada pandemik COVID-19 tadi, banyak daripada PKS kita terjejas, termasuk juga PKS di negeri Sarawak. Di mana ada yang golong tikar, ada yang tak dapat beroperasi dan sebagainya. Hilang mata pencarian itu. Yes. Jadi selain daripada bantuan yang disedia oleh Kerajaan Persekutuan melalui pakej prihatin dan penjana, Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan GPS juga mengadakan beberapa pakej bantuan. BKSS, bantuan khas Sarawak Ku Sayang pada para usahawan kita di negeri Sarawak. Jadi ianya boleh dilihat dalam dua kategori, di mana satu kategori dia berlandaskan financial dan keduanya non-financial. Jadi sebagai contoh, non-financial, diskaun diberi kepada bil api 15 hingga 25%, bil air, dan sewa diberi pengecualian selama 6 bulan, dan beberapa lagi non-financial, di mana ianya diberi diskaun, pengecualian dan sebagainya. Dan financial pula, kita menyediakan beberapa bantuan kewangan. Dua daripadanya ialah grant usahawan teknikal dan vocational, USTEF, dan bantuan untuk grade 1 ke arah keusahawanan, gerak, di mana kita memberi maksimum grant sebanyak RM20,000. Ini grant itu, Grant. Bukan pinjaman, grant. Bukan pinjaman. Grant ni tak perlu dibayar. Maksimum RM20,000 untuk mereka membuat perusahaan mereka seperti bengkel,
untuk membeli to start up lah. alat-alat dan sebagainya, startup dan Hmm. seterusnya untuk modal dan sebagainya. Okay. Dan keduanya kita mempunyai skim pinjaman industri kecil dan sederhana, SPIKS, Okay. di mana kementerian kita menawarkan maksimum RM250,000. Minimum dah tu? Minimumnya Any figure? Any figure. From 1,000 to RM250,000. Okay. Dan keduanya skim kredit mikro Sarawak, Alright. di mana minimumnya dari RM1,000 hingga RM50,000. Okay. Jadi kalau mereka memohon RM10,000 untuk B40, tak ada interest. Okay. Dan kalau lebih daripada RM10,000 hingga maksimum RM50,000, 2%. Okay. Jadi oleh kerana COVID tadi banyak yang terjejas, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah memberi special package di mana tanpa interest selama 3 tahun setengah. Oh, okay. Pada 3 tahun setengah untuk semua yang memohon loan. Interest free. Interest free. This is Selama interesting. 3 tahun setengah. Mudah-mudahan bantuan yang diberi oleh kerajaan negeri itu jangan disia-siakan, jangan dipolah ke lain. Mau nak start bisnes, startlah bisnes benar-benar. Okay. Alright. So, Dato' Amar, bila kita kelakar hal bila kita kelakar hal pelaburan, harapan kita daripada perspektif kementerian kita untuk meningkatkan pelaburan di negeri Sarawak tu, apa harapan kita, Dato' Amar? Kita akan berusaha terus untuk menarik lagi banyak pelaburan sama ada FDI maupun DDI untuk kita nak memperkasakan lagi sektor pembuatan, perniagaan dan perusahaan. Dan kita juga akan menumpukan kepada perkembangan sektor perusahaan kecil dan sederhana seperti yang dikatakan Datuk Muhammad Nordian tadi. Sektor ini ada begitu penting sekali dan ianya merupakan tulang belakang ekonomi negara ini. Dan dengan itu kita akan meneruskan usaha-usaha untuk memudahkan pelaburan-pelaburan ini dan kita akan meneruskan dasar mesra kepada pelaburan business friendly policies. Kembali lagi ke Tausi Talk Show. Topik seterusnya sangat dekat dengan hati rakyat negeri Sarawak. Kami nak bertanya dengan Dato' Amar mengenai isu semasa hak tanah adat Sarawak. Kongsi juga dengan program Tausi Talk Show tu mengenai status pencapaian Jabatan Tanah dan Survey dalam proses pengukuran perimeter dan juga pengeluaran grant. Dato' Amar, ya, memanglah dari semasa ke semasa perkara ini ditimbulkan isu tanah ini kadang-kadang recycle. Cerita recycle. Tapi hakikatnya kerajaan negeri Sarawak mengiktiraf tanah hak adat Bumiputera. Asalkan ia adalah diturukai dan mempunyai bukti-bukti yang sahih. Betul. Mengikut perundangan seperti yang ada di dalam kanun tanah negeri kita. Dan kita telah pun menjalankan kerja-kerja penyukatan, bukan sahaja mengiktiraf, menjalankan kerja-kerja penyukatan terhadap tanah Bumiputera ini sejak daripada tahun 60-an lagi. Di mana sehingga tahun 2010 kita telah pun berjaya menyukat seluas 260,000 hektar dan dikeluarkan dengan surat hak milik tanah. Namun
kita melihat ya dalam tempoh 50 tahun, kurang lebih 50 tahun daripada 60-an 2010. Jadi pencapaian kita cuma 260,000 hektar. Dan dari segi puratannya mungkin dalam 5,200 hektar setahun. Dan kita dapati kaedah ini agak lambat. Disebabkan itu pada tahun 2010 kita telah pun melaksanakan inisiatif baru penyukatan tanah adat ini. Dan kita melalui approach ini kita buat secara dua peringkat. Pertamanya ialah menyukat secara perimeter dan kedua menyukat secara individual lot itu. Dan ini pun dibuat berdasarkan kepada permohonan. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Jadi syukur alhamdulillah bahawa banyak telah pun memohon untuk tanah-tanah mereka disukat. Daripada tahun 2010 sehingga 31 Julai 2020 melalui inisiatif baru ini kita telah pun berjaya menyukat kawasan secara perimeter seluas 941,318 hektar bersamaan 2.326 juta ekar. Jauh ya. beza tu Jauh Ahmad, beza. daripada Ya, cara daripada lama dengan dulu cara yang baru. selama tempoh 50 tahun. Dan kita juga telah pun berjaya mewartakan tanah-tanah yang telah pun disukat ini keluasannya lebih kurang dalam 754,000 hektar yang bersamaan dengan 1.86 juta ekar. Jadi melalui inisiatif baru ini purata tanah NCR yang dapat diukur setahun adalah 94,132 hektar ataupun bersamaan 232,600 ekar. 262,000 ekar ya. Dan ini jauh lebih cepat, lebih efisien, lebih efisien. Dan kita dapat meningkatkan output itu, penyukatan tanah NCR itu. Dan kita juga melalui permintaan setelah perimeter survey dibuat terhadap tanah-tanah mereka dan kita keluarkan warta melalui section 6 Kanun Tanah Negeri. Dan jika mereka bersedia dan memohon kepada kita, kita akan pergiatkan lagi penyukatan tanah ini secara individu. Ini berdasarkan kepada permintaan. Dan inilah tumpuan kita. Dan setakat ini kita telah pun berjaya menyukat 34,686 lot yang berkeluasan lebih kurang dalam 43,000 hektar. Jumlah tu setakat bila tu? Ini adalah setakat 31 Julai 2020 dan ini this is the latest update. Ya. Dan program ini adalah program berterusan. Program ini adalah program berterusan di mana saya melihat ramai lagi kelompok masyarakat kita yang sudah pun membuat permohonan dan saya telah memberitahu bahawa kita akan menjalankan kerja-kerja penyukatan ini untuk merangkumi semua kaum Bumiputera lah, semua kaum Bumiputera di seluruh negeri Sarawak ini. Dan ini adalah berdasarkan kepada permohonan. Dan mana-mana pihak yang membawa kes-kes ini ke mahkamah, jadi kita tidak akan jalankan kerja-kerja penyukatan ini, melainkan mereka menarik
daripada balik. kes mahkamah itu dan membuat permohonan. That is fair enough. Dan membuat permohonan kepada kita. Win-win situation Ya, between tuan punya tanah dengan kerajaan. Syukur, Alhamdulillah, bermula kita daripada utara Sarawak ke perdagangan antarabangsa sampai ke hak tanah adat Sarawak. Perkongsian dari kedua yang berhormat kita itu cukup jelas dan bermakna buat kita Sarawak. Jutaan terima kasih sekali diucapkan kepada yang berhormat Datuk Ahmad Raja Wan Tengah Aliasan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, serta juga yang berhormat Datuk Haji Muhammad Naruddin dan Jemaah Jais kerana sudi datang berloyang singgah ke Tausi Talk Show. Ya, terima kasih banyaklah atas peluang ini. Ya. Anda tahu lain kali kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih dari Tausi Talk Show.